أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, bacaan ayat yang sungguh menarik untuk kita sama-sama perhatikan bahawa yang menciptakan kerajaan Allah ini ialah Dia yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Sifat Allah yang Maha Penyayang, sifat Allah yang sentiasa mencurahkan sifat pemurahnya kepada setiap insan, setiap makhluk di atas muka bumi ini. Buktinya apa? Allah SWT berfirman dalam ayat ke-14, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Pernah tak kita perhatikan bahawa bumi ini sentiasa dalam keadaan yang tenang? Tak pernah satu langkah yang kita tapaki atas muka bumi ini tiba-tiba bergoyang, tiba-tiba kita terseduk dalam bumi ataupun apa-apa perkara yang menjangkalkan bumi ini berlaku. Tapi subhanallah, Allah ciptakan bumi ini dalam keadaan yang sungguh tenang. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, agar ataupun supaya kita mencapai menikmati segala kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita di muka bumi ini. Ini adalah satu tanda betapa besarnya rahmat Allah SWT untuk kita. Tapi mungkin kita tak sedari, sebenarnya ini adalah satu nikmat. Boleh sahaja Allah jadikan bumi ini dalam keadaan bergoncang, gempa bumi tidak berhenti-henti. Tapi inilah salah satu bentuk rahmat Allah SWT. Perhatikan pula kepada langit. Pernah tak kita perhatikan langit? Sungguh aman, tidak ada perkara yang sedang menurunkan azab Allah SWT kepada kita. Itulah persoalan yang Allah SWT berikan kepada kita dalam ayat 15 dan 16. Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Maknanya Allah persoalkan kita tak rasa aman ke? Patutkah kita merasa aman bahawa Allah sedang menahan langit dan bumi ini supaya akhirnya tidak adanya berlaku kepada kita? Sedangkan semua perkara yang Allah SWT aturkan ini adalah sebahagian daripada nikmat Ar-Rahman kepada kita supaya kita dapat jalani kehidupan kita mencapai ahsanu amala tadi. Maka perhatikan, adakah kita menjadi antara insan-insan yang sedar bahawa langit ini Allah tahan supaya tidak turunnya azab. Bumi ini Allah tahan supaya tidak tenggelamnya diri kita untuk ditenggelamkan dalam bumi. Subhanallah, moga-moga ini satu peringatan daripada alam ini untuk kita kembali ingat betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa besarnya peranan kita di atas muka bumi ini untuk terus hidup sebagai hamba Allah mencapai ahsanu amala. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
Dalam surah Al-Mulk ayat 14 hingga 16 ada satu metafora di mana bila kita masuk di dalam istana diraja, bagaimana persiapan kita? Kita pakai pakaian yang macam mana? Kita pakai pakaian kemas lah. Kita pakai kemas. Lepas tu kita prepare habis-habis lah. Rambut kita buat apa semua, kita ambil berjam-jam. Macam memang nak bersedia betul lah. Lepas tu bila kita masuk dalam istana dengan penuh gerun dan respect, kita menghadap raja, kita memberikan salam sejahtera kepada raja. Tapi kenapa bila kita masuk di dalam bumi Allah, kenapa bila kita menikmati di bumi Allah, kenapa perasaan kita tak sama seperti mana bila kita bertemu raja? Bukankah Allah itu empunya raja dan empunya istana itu? Jadi mari kita muhasabah diri kita kan. Kenapa bila kita ambil metafora tadi tu, kenapa ada perasaan yang sangat kuat bila kita berjumpa raja? Tapi kenapa dalam bumi Allah yang lebih gah daripada istana, yang bumi itu sendiri tempat letaknya istana tu lebih besar daripada istana, tapi kenapa dah tak ada perasaan dah bila kita nak masuk? Kenapa makin sombong kita? Itu pesanan untuk sama-sama lah. Yang saya sendiri pun terfikirlah, yang jujur cakap, kalau raja invite, dan saya pun pernah di-invite, bukan personal lah, tapi waktu di madrasah pernah di-invite ke istana. Perasaan tu semualah, pakai minyak wangi, pakai siap-siap, memang betul-betul siap. Tapi terfikir juga kan, kenapa bila kita kat bumi Allah kan, kemana perginya perasaan tu? Jadi insya-Allah daripada ayat 14 hingga 16 ni, moga ayat itu menyedarkan kita tentang kerajaannya Allah. Semoga kita kembali kepada kesedaran dan kembali kepada sifat yang lebih gerun dan respect lebih daripada jika kita pergi ke tempat-tempat manusia itu sendiri. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Berapa kali kita pernah gagal dalam ujian memandu? Saya ada satu pengalaman, ada satu orang bertanya pada saya, Ustaz, saya dah 3 kali gagal dalam ujian memandu. Bila mana saya nak masuk gear, saya terpegang kepada lutut JPJ untuk saya masuk gear. Maka pada waktu itu, dia menyatakan bahawa, Ustaz, tolong buat sikit air jampi untuk saya. Alhamdulillah, kali keempat dia lulus dalam ujian memandu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila kita bercerita tentang ujian, maka di sana banyaknya ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Khususnya bagi kita sebagai seorang remaja, kalau kita ada sekarang ini SPM, maka SPM itu kita tahu bilakah masa masuk dan bilakah masa keluarnya ujian itu. Kalau kertas 1 katakan 2 jam, kertas 2 adalah 1 jam. Maka pada waktu itu kita tahu. Akan tetapi ujian kita dekat dunia ini, tiada siapa yang tahu bilakah kita akan diuji esok, lusa, ataupun bilakah akan berakhir ujian kita. Inilah yang dibawa oleh surah Al-Mulk, mengajar kepada kita tentang ujian yang Allah katakan kepada kita, liyabluwakum, iaitulah Allah akan memberikan kamu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Liyabluwakum di situ bermaksud benar-benar kami akan menguji kamu. Dengan ujian ini kita kena tukar mindset. Kita jangan takut dengan ujian, tetapi kita tukar apa lagi ujian yang akan datang besok saya akan hadapi. Sebagai seorang remaja, maka sudah tentu begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah bagikan kepada kita bila mana kita sanggup melalui dengan ujian itu. Bila mana ujian kesedihan, bila mana ujian berkaitan dengan kegusaran, berkaitan juga dengan stres, berkaitan juga ujian yang ada di sekeliling kita, maka kata Nabi SAW, semua itu akan mengangkat satu darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita kena ingat bahawa ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini ibarat kuasa elektrik yang ada. Kita tak nampak elektrik tu bagaimana mengalirnya. Akan tetapi bila sebut tentang ujian, kita pun tak tahu macam mana ujian yang akan datang. Akan tetapi ia ada, ia akan datang, dan kita berharap supaya Allah memberi ganjaran yang baik untuk ujian kita di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam.